Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berusaha Jawatankuasa Penganjur Sedar 2021 yang saya hormati para penonton sekalian. Saya Nur Azlin binti Muhammad Rustin dari Sekolah Kebangsaan Seri Mutiara Ipoh Perak mengambil peluang pada hari ini untuk berkongsi kajian saya yang bertajuk Cincin PUMB membantu murid mengenal pemboleh ubah dalam kemahiran proses sains. Menurut iDoctor 2015, murid perlu menguasai dan mengaplikasikan kemahiran proses sains dalam penyiasatan saintifik. Kemahiran proses sains (KPS) merupakan keupayaan murid untuk mengaplikasikan kaedah-kaedah saintifik dengan tujuan memahami, membangunkan dan meneroka sains. Menurut Ridwan 2018, mentafsir data dan mengenal pasti pemboleh ubah memainkan peranan penting dalam perkembangan KPS murid. Membentuk hipotesis, melaksana penyiasatan dan menginterpretasi data adalah termasuk dalam kompetensi inkuari pembelajaran sains. Mengapakah KPS penting dalam pembelajaran sains? KPS dapat memupuk dan meningkatkan perkembangan kognitif, pemikiran reflektif dan inovatif, kemahiran 4K iaitu pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti, pemikiran logik, sikap yang positif terhadap pembelajaran sains, kemahiran berfikir tahap tinggi, juga kemahiran berfikir secara analitik. Sering wujudnya isu atau masalah berkaitan pembelajaran dan penguasaan KPS dalam kalangan murid sepanjang pembelajaran sains. Menurut Nurul Azmi Rustan et al. 2019 dan Baskoro et al. 2017, penguasaan KPS dalam kalangan murid masih rendah. Secara lebih khusus, Siti et al. 2016 menyatakan ramai murid yang tidak dapat mengenal pasti pemboleh ubah dan menginterpretasi data dalam kemahiran proses sains. Faridah Darus et al. 2013 telah menghuraikan dengan lebih lanjut, iaitu murid tidak menguasai konsep pemboleh ubah, tidak dapat membezakan antara pemboleh ubah dengan jenis pemboleh ubah, malah tidak dapat membuat padanan antara pemboleh ubah dengan jenis pemboleh ubah yang betul. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penguasaan KPS belum mencapai tahap yang memuaskan. Antaranya ialah kaedah dan bahan pengajaran yang digunakan oleh guru. Kaedah dan bahan pengajaran yang digunakan tidak berorientasikan KPS. Oleh itu, KPS tidak diberikan penekanan yang sewajarnya dalam pembelajaran sains. Selain itu, isu ini juga timbul kerana guru jarang memperjelaskan maksud istilah-istilah dalam KPS menurut Fitri Syahwaliah Su'ud 2014. Sebagai contoh, guru tidak memperjelaskan maksud pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Menurut Lee 2021, pemupukan kemahiran saintifik ini tidak berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran sains. Malah, KPS kurang ditekankan semasa pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains. Terdapat 12 kemahiran proses sains dalam silibus sains sekolah rendah. Namun begitu, kajian ini memberi fokus kepada kemahiran proses sains berkaitan mengenal pasti pemboleh ubah sahaja. Oleh itu, fokus kajian ini bertumpu pada KPS dari aspek mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas pada data uji kaji dalam bentuk carta palang maupun jadual. Terdapat dua objektif dalam kajian ini iaitu objektif pertama,
menentukan sekiranya terdapat peningkatan yang signifikan pada keupayaan murid mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi selepas penggunaan cincin PUMB. Objektif kedua pula ialah menentukan sekiranya terdapat peningkatan yang signifikan pada keupayaan murid mengenal pasti pemboleh ubah bergerak balas selepas penggunaan cincin PUMB. Kajian ini mengaplikasikan reka bentuk kajian tindakan. Peserta kajian ini terdiri daripada 12 orang murid tahun 5 yang telah dikenal pasti tidak menguasai pemboleh ubah yang dinyatakan. Kaedah pengumpulan data adalah dengan menggunakan ujian sebelum dan ujian selepas pelaksanaan intervensi menggunakan cincin PUMB. Kajian ini dilaksanakan dengan berpandukan model kajian tindakan Sussman 1983 seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. Pada peringkat diagnosis, masalah berkaitan keupayaan murid mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas telah ditentukan. Satu ujian diagnostik telah dilaksanakan untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi masalah untuk mengenal pasti kedua-dua pemboleh ubah ini dan perlukan intervensi atau bimbingan. Semasa perancangan tindakan untuk mencari penyelesaian alternatif bagi menyelesaikan masalah ini, timbul idea untuk menghasilkan cincin PUMB yang akan digunakan sebagai intervensi. Tindakan telah diambil dan intervensi telah dilaksanakan di mana setiap murid diberikan sepasang cincin PUMB. Murid diberi bimbingan dalam kumpulan yang besar. Walau bagaimanapun, pelaksanaan secara dalam kumpulan yang besar ini tidak membantu setengah murid dalam menguasai kedua-dua pemboleh ubah. Seterusnya, pelaksanaan intervensi telah dinilai dan didapati penggunaan cincin PUMB dalam kalangan peserta dalam kumpulan kecil iaitu kumpulan berempat telah memberi impak positif di mana peserta dapat menguasai pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas dengan lebih baik. Seterusnya, intervensi dilakukan sekali lagi. Pada kali ini, murid-murid diberi bimbingan dalam kumpulan kecil iaitu kumpulan berempat. Dengan itu, penggunaan cincin PUMB dalam kumpulan murid yang kecil telah dapat mengatasi isu ini. Gambar ini menunjukkan murid menggunakan cincin PUMB untuk menentukan pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas pada data uji kaji berbentuk carta palang. Dalam gambar ini pula, murid menggunakan cincin PUMB untuk menentukan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas pada data uji kaji berbentuk jadual jenis menegak. Dalam gambar ketiga ini, murid menggunakan cincin PUMB untuk menentukan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas pada data uji kaji berbentuk jadual jenis mendata. Paparan berikut adalah skor ujian sebelum dan ujian selepas penggunaan cincin PUMB bagi kesemua 12 orang peserta kajian. Seorang peserta kajian iaitu murid 4 telah mendapat 0% pada ujian sebelum bagi kedua-dua bahagian 1 dan 2. Namun begitu, dia berjaya mendapat sehingga 100% pada ujian selepas bagi kedua-dua bahagian. Jadual 2 menunjukkan dapatan analisis ujian T berpasangan bagi bahagian 1 iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Dapatan ujian ini menunjukkan terdapat peningkatan yang signifikan pada ujian selepas berbanding dengan ujian sebelum. Seterusnya, jadual 3 berikut pula menunjukkan dapatan analisis ujian T berpasangan bagi bahagian 2 iaitu berkaitan pemboleh ubah bergerak balas.
Terdapat peningkatan yang signifikan pada skor ujian selepas berbanding ujian sebelum bagi bahagian 2 ini juga. Dapatan kajian mendapati penggunaan cincin PUMB dalam membantu murid mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas adalah berkesan secara signifikan. Sememangnya intervensi seperti cincin PUMB ini adalah perlu dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Menurut Khairunisa et al. 2021, tanpa intervensi sebegini, murid tidak mampu memahami hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Selain itu, terdapat kajian lain juga yang memberi fokus kepada penguasaan pemboleh ubah dalam KPS. Kajian Lee 2021 yang melibatkan 53 orang murid dan seorang guru juga telah memberi fokus pada kemahiran mengenapasi pemboleh ubah selain cara menulis tujuan dan membina hipotesis dalam KPS. Ini menunjukkan kajian berkaitan penguasaan kemahiran mengenapasti pemboleh ubah adalah penting dan KPS dapat dikuasai oleh murid melalui proses PDP yang berkesan. Dapat saya rumuskan di sini bahawa cincin PUMB telah menyumbang idea baharu bagaimana membantu murid mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas pada data uji kaji dalam bentuk jadual dan carta palang. Dengan hanya memakai cincin PUMB, murid dapat mengenal pasti kedua-dua pemboleh ubah dengan mudah, cepat dan tepat. Penggunaan anggota badan seperti jari lebih berkesan dalam membantu murid mengingati sesuatu perkara yang dipelajari kerana mudah untuk dipraktikkan. Apabila mencapai suatu tahap pelaziman, murid tidak perlu lagi menggunakan inovasi ini untuk mengenal pasti kedua-dua pemboleh ubah dengan tepat. Memadai dengan menggunakan jari-jari yang berkenaan sahaja atau tanpa perlu menggunakannya lagi. Memandangkan keberkesanannya, inovasi ini akan terus digunakan dalam pembelajaran sains pada masa hadapan, meliputi murid tahun 4, 5 dan 6 sekolah rendah. Selain itu, inovasi juga berpotensi untuk disebarluaskan ke sekolah lain, memandangkan kos penghasilannya yang sangat murah. Sekian sahaja pembentangan daripada saya untuk kali ini. Sebelum mengundur diri, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya pihak penganjur.